أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Orang yang menunaikan haji, yang mana haji ini pada bulan-bulan tertentu, kata Allah SWT. Dan orang yang menunaikan haji hendaklah meninggalkan 3 perkara. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Iaitulah hendaklah meninggalkan rafath, kata-kata yang keji dan lucah. Juga hendaklah wala fusuqa, meninggalkan perkara maksiat dan fasik. Dan yang ketiganya wala jidala fil hajj, tidak berbahas dalam perkara-perkara yang lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Bertemu kembali kita dalam rancangan Salam Baitullah, Kembar Hati Ta'zim Ilahi. Alhamdulillah, pada malam yang keempat ini topik kita adalah tentang Q&A persoalan haji. Harap para penonton sekalian jangan tanya bab didik anak ustaz, anak saya ni susah nak didik Datuk. Ni asyik web. Hari ni bukan soalan tu. Ustaz ni suami saya nak kahwin 2 ni. Tidak. Jadi mentang-mentang kita bersama dengan Datuk Mufti nanti, jadi harapnya tiada soalan seperti ini sebab kita nak fokus kepada persoalan haji. Saya teringat dalam Muzakkar Haji Kebangsaan yang saya pernah hadir beberapa tahun, antara persoalan yang paling banyak dibangkitkan oleh para jemaah adalah 3 perkara. Iaitulah yang pertama adalah berkaitan tawaf. Sebab tawaf ini adalah rukun penting, kita hendaklah bersih daripada hadas besar dan kecil, hendaklah berwuduk. Jadi isu tawaf adalah isu yang besar. Yang keduanya adalah mengenai haid untuk wanita, dalam keadaan ada yang sebut dengan fatratun naqa, tempoh tertentu. Ada yang sampai ke Mekah menunaikan umrah pertama kali, sampai buat tawaf tak dapat habiskan kerana keluarnya darah haid. Jadi adakah nak bayar dam atau perlu teruskan tawaf? Dan juga yang ketiga adalah perbincangan yang banyak dibincangkan adalah tentang larangan ihram. Bila sebut larangan, dulu orang panggil pantang larang ihram, tapi tabung haji telah menukar kepada larangan ihram yang 13. Jadi banyak sangat soalan bab 13 larangan ihram ni, daripada rambutnya dengan wangiannya, dengan tutup mukanya, kadang-kadang macam-macam soalan. Ada satu tahun tu pengalaman saya menunaikan haji bawa jemaah. Ada satu tahun tu teruk, waktu tu pembinaan 2006, saya ingat lagi. Habuk di mana-mana dan semua orang pakai mask. Maka Muzakkar Haji Kebangsaan memutuskan bahawa pakai mask sebab ihram wanita itu di muka, maka tak boleh tutup muka. Tapi apabila dia tutup muka, diharuskan, tetapi dia kena dam sekali saja. Baiklah, untuk bincang lanjut, tunggu, jangan ke mana-mana, akan bersama kita. Baiklah, kita sekarang bersama kita adalah orang-orang belia. Selalunya makcik, pakcik, tapi bersama dengan kita adalah para pelajar daripada Diploma Tahfiz Al-Quran Qiraat dari Kolej Hafiz Kelang. Apa khabar semua? Alhamdulillah, inilah bakal pemimpin negara kita, Hafiz Al-Quran, insya-Allah. Baiklah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa bahawa sebarang persoalan boleh interrupt dengan kita, terus ke FB ataupun IG kita, iaitulah Salam Baitullah. Maka boleh tanya persoalan di sana, ataupun menghubungi kita di nombor talian 03-2282-9841. Jadi jangan hubungi dulu, nanti saya akan maklumkan. Jadi bersedia sebab ramai sangat nak menghubungi kita. Baiklah, kita akan berhenti berehat sebentar. Kita akan lihat pemenang kuis pada hari semalam.
Sertai kuis Salam Baitullah 2019 setiap hari mulai 29 Julai hingga 12 Ogos 2019 pukul 9 malam di TV1 dan saluran 123 My Freeview. Kuis soalan harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. Seorang pemenang iaitu peserta yang menghantar jawapan betul dan terpantas akan menerima kelengkapan barangan ibadah haji, umrah dan tudung yang bernilai RM300 tajaan Priti Aini Sdn Bhd. Hantarkan jawapan yang betul dan terpantas di Facebook Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Semua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai dan semua pemenang perlu menuntut di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Pastikan anda setia menonton Salam Baitullah setiap hari bermula 29 Julai hingga 12 Ogos 2019 pukul 9 malam di TV1 dan saluran 123 My Freeview. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam rancangan Salam Baitullah, Kembar Hati Takzim Ilahi. Baiklah, saya percaya ramai yang nak tanya soalan. Nanti dulu sebab kita nak bersiaran langsung di bumi Makkah Al-Mukarramah bersama kru RTM di sana. Silakan. Ya, silakan. Ya, Tuan Haji Syahril. Okey, baik. Terima kasih Ustaz di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam program Salam Baitullah lintas langsung dari Tanah Suci. Saya hari ini tidak ke maktab yang lain sebab kami ada special, ada istimewa nak tunjukkan kepada anda selepas ini. Cuma saya tahu perbincangan di studio tadi tentang Q&A haji. Maksudnya apa-apa persoalan tentang haji dijawab oleh panel di studio. Tetapi sebenarnya di Mekah ataupun di Madinah ataupun sepenuh operasi haji sendiri pun banyak persoalan-persoalan dari jemaah-jemaah haji kepada pihak pengurusan tabung haji jugalah, dari sudut ibadahnya, dari sudut perkhidmatannya dan apa-apa saja soalan. Dan hari ini saya nak tekankan tentang bagaimana pihak tabung haji menangani persoalan-persoalan yang diajukan oleh jemaah-jemaah haji sendiri. Jadi saya nak bersama dengan anak muda kita, Ustaz Amal Shakir. Ustaz sebelah sini boleh? Ustaz sebelah sini. Okey, Ustaz Amal Shakir antara individu yang saya sangat kagum juga sebab sebelum ini saya rasa penonton sudah pun tengok berita e-type telah pun dilancarkan oleh Ketua Rombongan Haji dan sangat-sangat memberikan manfaat. WhatsApp saja mereka pihak pengurus ataupun pihak pembimbing ibadat akan jawab segala persoalan. Mungkin Ustaz boleh cerita, teknologi ini pun dilihat oleh tabung haji dari sudut Q&A-nya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Salam Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, dengan pelancaran e-type pada 15 hari bulan Julai yang lalu, kini kita telah mencatatkan lebih kurang 1,000 lebih persoalan. Baru lebih kurang dalam 2 minggu dan kini Taib telah pun beroperasi selama 24 jam. Khas untuk para jemaah haji Malaysia kita untuk mengajukan apa-apa sahaja soalan berkaitan dengan ibadah haji. Pendek kata WhatsApp ni siapa yang tak ada? Semua jemaah ada telefon minta dan juga ada WhatsApp. Okey, kategori soalan-soalannya lebih terarah kepada mana Ustaz? Yang majoriti yang bertanya lah. Okey, buat masa sekarang memandangkan jemaah kita baru selesai umrah pertama. Kategori soalan ni banyak menyentuh berkaitan dengan larangan ihram, umrah pertama, tawaf, berkaitan dengan haid istihadah dan sebagainya. Dan kemungkinannya dalam fasa sebelum wukuf ni, kemungkinan soalan-soalan berkaitan dengan wukuf, melontar dan sebagainya mungkin akan meningkat dari masa ke semasa. Betul. Masa tu memang tak tidur malam lah. Sebab petugas-petugasnya katanya 24 jam. Betul. Sekarang ni mereka tengah bersekang mata. Alhamdulillah kita pun dah letak satu rute baru untuk pastikan wifi di situ kuat. Untuk pastikan respon tu cepat dibalas kepada jemaah haji kita. Itulah dia bagaimana tabung haji menangani Q&A, soalan-soalan daripada jemaah-jemaah. Okey. Baik, terima kasih Ustaz sudah bersama kami pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Okey, saya nak bawakan kepada anda seperti biasa dalam segmen ini, lintas langsung ini kita ada segmen Duyufur Rahman. Tetamu Allah yang saya nak bawakan pada hari ini adalah
tentang sepasang suami isteri yang tidak dapat mendengar dan juga bercakap, tetapi sangat istimewa, dan juga beliau banyak memberi inspirasi kepada jemaah yang lain. Walaupun bukan dari sudut pertuturan, tetapi amalan yang dia lakukan sehari-hari itu memberi inspirasi kepada jemaah yang lain. Saksikan segmen Duyufur Rahman. Mereka bukanlah pasangan suami isteri sempurna. Kedua-duanya melangkah ke Tanah Suci bagi menunaikan ibadah haji dengan status OKU yang bermasalah pertuturan dan pendengaran. Biarpun dengan kekurangan sebegitu, namun ia bukanlah halangan bagi pasangan berasal dari Kedah ini, iaitu Ibrahim Ahmad dan isterinya, Azizah Mak Zain, menunaikan haji bagi musim 1440 Hijrah ini. Bahkan sebenarnya sewaktu menerima tawaran tersebut oleh tabung haji, bukanlah kerisauan yang dimaklumkan pasangan ini, tetapi sebaliknya, iaitu keterujaan yang amat sangat. Dijemput ke Tanah Suci bersama-sama kakaknya Azina Ahmad, 68 tahun, adalah berbekalkan hasil menoreh getah pasangan ini sejak 9 tahun yang lalu. Sonok mereka suka duduk tanya bila nak pergi, bila nak pergi. Bila nak pergi. Tentunya dia duk tolong kita banyak. Dia pandai tengok kata jalan, dia pandai. Oh, dia pandai. Betul dah. Bahasa isyarat ni bahasa kampung aja. Dah tiap-tiap hari duk berkena komunikasi dengan dia. Biasalah. Betul. Kalau depa cakap sama-sama depa cakap bahasa isyarat depa lah. Mereka lah. Dia tak ada pergi sekolah khusus? Sekolah. Ada depa sekolah. Tidak. Mereka juga berazam agar tidak menimbulkan sebarang masalah atau kesusahan kepada jemaah lain, malahan mungkin ada ruang buat mereka untuk menabur bakti. Bukanlah mereka yang menyusahkan, bahkan merekalah yang banyak membantu rakan sebilik dalam urusan seharian, terutama disiplin kebersihan dan juga ringan tulang mengambil makanan buat teman-teman. Personaliti Ibrahim juga mengajar rakan sebiliknya pengalaman baru yang meruntun jiwa. Kebetulan saya nak pergi buat tawaf sunat, jadi dia nak ikut. Dan apabila dia nak ikut, saya merasakan ini memang cabaran lah bagi saya untuk menjaganya, sebab saya tidak pernah kenal dia dan saya tidak tahu bahasa berkomunikasi dengan dia. Jadi alhamdulillah Allah Taala telah pilih untuk saya bawakan dia ke Masjidil Haram. Saya bawa dia. Dan apabila saya bawa dia ikut saya walaupun dia telah berumur 62 tahun. Saya berbanding dengan dia, saya adik pada dia 54 tahun. Tetapi dia mengikuti saya. Saya rasakan dia seperti dia anak saya. Saya merasakan dia anak saya. Saya jaga dia semasa tawaf sunat. Saya jaga dia sepenuhnya. Dan sehinggalah beberapa pusingan kami berjaya tawaf sunat. Dan saya setiap masa saya berpaling jaga dia. Hingga pusingan yang kelima saya ingat ada 2 pusingan lagi saya berpaling kepada dia, saya bagi isyarat kepada dia. Dan ada 2 pusingan lagi dan dia seronok dan dia mengalirkan air mata dan dia pergantungkan dia kepada saya. Saya rasakan begitu tinggi sekali sehinggalah kami tamat untuk buat tawaf sunat pada masa itu. Azizah Mak Zain pula meskipun OKU pendengaran dan pertuturan, namun dialah yang banyak membantu perjalanan rakan sebiliknya ke masjid dan pulang ke maktab di Abraj Al-Janatriyah ini. Dia juga rajin dan berdisiplin sama seperti suaminya itu. Tapi yang Kedah tu pun orang yang ramah. Mula dapat dengan bisu tu kita mula tak pandai lah, tapi bila dah dalam 2 hari tu yang pandai cakap pun jadi bisu jugalah sebilik tu. Sama bahasa isyarat. Dia kalau waktu nak makan tu dia tukang ambil lah dengan kakak ipar dia. Lepas tu nanti besok kalau dia kata dia nak ambil, kadang kita gile-gile lah. Tapi kalau dia nak ambil dia nak ambil setiap hari memang dia memang rajin. Dia memang rajin. Kemar-kemar bilik memang dia rajin, basuh baju memang dia rajin setiap hari. Kita 2 hari sekali, dia setiap hari. Doa pertama yang dipanjatkan mereka ke hadrat Ilahi saat kali pertama menghadap Kaabah adalah mendoakan kesejahteraan anak-anak dan keluarga. Mereka juga mendoakan agar urusan kemasukan anak mereka ke universiti akan dipermudahkan. Meskipun hanya anak angkat, namun kasih sayang dan doa itu tetap seperti anak sendiri. Mereka telah pun menyudahkan 4 kali umrah sejak tiba di sini dan amat berharap agar momentum ibadah itu ditamatkan dengan jayanya di Arafah nanti.
Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Okey, baik, itu dia bingkisan Do You for Rahman. Kita doakan yang terbaik untuk pasangan OKU pertuturan dan juga pendengaran dapat melaksanakan ibadah haji sebaik mungkin. Baik, ramai yang tanya Syamsul di mana? Syamsul berada di satu lokasi yang sangat istimewa, paling tinggi di Arab Saudi ini, bahkan beliau berada di menara yang ketiga tertinggi di dunia. Dan kita akan terus saja bersama dengan Syamsul Ishak di Menara Jam di Mekah Al-Mukarramah. Syamsul, bagaimana keadaan di sana, Syamsul? Baik, terima kasih banyak Haji Syahril yang berada di Abraj Al-Janadriyah yang sebenarnya dekat saja dengan kita. Kamera pun boleh dapat zoom di mana bangunan yang kami tinggal, kami menetap dan bangunan operasi kami di Abraj Al-Janadriyah. Sekarang ini saya bersama-sama dengan tim saya berada betul-betul di ketinggian 400 meter di Menara Jam Mekah ini, antara salah satu bangunan yang gah di sini. Menara jam yang ketiga tertinggi di dunia. Dan untuk makluman juga, lagi 200 meter kita akan sampai ke puncak, yang mana ketinggian bangunan menara ini lebih kurang 600 meter. Sebenarnya ini kedatangan kami kali yang kedua. Kedatangan kami kali pertama sebelum ini memang lebih meriah, lebih mengerujakan, sangat teruja kami semua bersama-sama dengan petugas media. Jadi kita saksikan paparan yang telah pun kami siapkan dalam tinjauan kami yang pertama sebelum ini. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baik, itu dia tadi antara bingkisan dan juga paparan yang kita boleh tunjukkan sepanjang tinjauan kali pertama kami sebelum ini. Untuk itu, saya tidak bersorangan di sini. Saya akan menjemput salah seorang insan istimewa yang berpeluang untuk hadir ke sini, bertugas di sini, tinggal di bumi yang bertuah ini. Jadi jangan buang masa, kita jemput bersama dengan Cik Muhammad Hazari. Cik Muhammad Hazari, dekat sikit, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Jadi saya percaya ramai para penonton kita yang nak tahu dan nak berkenalan dengan Cik Azhari dengan lebih lanjut tentang pengalaman Cik Azhari. Jadi Cik Azhari, boleh kita berkenalan lebih dahulu dengan Cik Azhari, silakan. Boleh. Saya Muhammad Hazari bin Rizwan, berasal daripada Muar, Johor. Alhamdulillah, saya dah hampir 5 tahun bertugas di Mekah Clock Tower ini. Dan saya memang rasa bertuah lah, sebab Alhamdulillah dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat berada dan tinggal di tanah suci Mekah ini. Alhamdulillah. Baik, kita tukar pula perbualan kita, Cik Azhari. Boleh Cik Azhari tunjukkan kepada saya apa yang kita boleh nampak daripada bahagian 400 meter di Menara Jam ni, Cik Azhari? Kalau kita lihat di kawasan bawah ini, kita boleh nampak bekas rumah Nabi Muhammad SAW dulu, yang sekarang ini kita telah dijadikan perpustakaan oleh pihak kerajaan Saudi, dan kita juga boleh melihat kawasan perkuburan Ma'la. Kalau kita lihat di bahagian ujung tepi sana tu, dia ada seperti pohon pokok yang kita boleh nampak itu tempatnya isteri Nabi Muhammad lah, iaitu Siti Khadijah, berada di situ juga. Dan daripada sini juga kita boleh melihat seperti orang kata Mina, Muzdalifah, Arafah. So kita boleh melihat semua sekali, hampir semualah, separuh daripada sini. Kalau kita melihat ke belakang pun kita akan nampak the whole Mekah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Cik Azhari. Kita akan akhiri siaran langsung kita dari Kota Mekah ini, dari ketinggian 400 meter di Menara Jam Mekah ini, dengan kamera akan menunjukkan terus ke bawah sana pemandangan Kaabah
yang pastinya ramai semua orang ingin lihat. Jadi saya akan kembalikan kepada rakan penyampai Ustaz di studio. Ustaz, kita akhiri dengan visual ini Ustaz. Silakan. Baik. Terima kasih Syamsul. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syamsul dan juga Haji kita yang mana dapat berkongsi dengan kita cerita-cerita yang segar. Dan kalau kita lihat tadi menara jam tertinggi di dunia, saya cukup teruja pertama kali dengar orang dapat naik ke atas sana 601 meter. Menara ni lebih besar daripada Big Ben di London. Baiklah, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, semua sudah pasti menanti-nantikan tetamu kita. Jadi kita persilakan yang berbahagia Sahibus Samaha Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri selaku Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih Datuk luangkan masa untuk pengetahuan semua. Datuk baru sahaja daripada Menara Kuala Lumpur mengesahkan Datuk ya. Maknanya besok kita 1 Zulhijjah. Mungkin Datuk boleh mulakan mukadimah kelebihan-kelebihan 10 Zulhijjah yang Allah sebutkan walayalin ashr. Tafadhal Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Hafiz, seterusnya sahabat-sahabat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Seringkasnya ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan lain lagi. Hadis Rasulullah SAW Al-Bukhari menyatakannya, iaitu tentang hari yang paling disukai oleh Allah, iaitu hari 10. Yang disebut di mana hari 10 ini adalah hari 1 sehingga 10 Zulhijjah. Hari ini sekalipun amalan yang kita lakukan berbanding dengan waktu lain, maka nilainya cukup-cukup besar. Sehingga sahabat menyatakan walal jihad ya Rasulullah, sekalipun jihad kata Nabi walal jihad. Melainkan orang tu keluar dengan harta dan dirinya dan dia tidak pulang selama-lamanya. Maknanya pada hari seperti 10 awal Zulhijjah ini, sebahagian ulama mentarjihkan dan mentahqiqkan dia lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Kerana nas itu menunjukkan keseluruhan 10. Sebaliknya pada bulan 10 akhir Ramadan dijangkakan padanya terdapat malam qadar. Sedangkan ini adalah yang masyhur yang menunjukkan bahawa kita digalakkan untuk beramal dengan sesungguh-sungguhnya. Dan di situ juga terdapatnya satu puncak ibadat namanya haji. Jadi di situlah manusia bermunajat kepada Allah, memohon, berdoa, tawaf dan seumpamanya dari segenap pelosok dunia datang dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Justru marilah kita mengambil peluang 10 akhir Ramadan ini, 10 awal Zulhijjah ini untuk kita isi dengan acara ibadat dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Insya-Allah. Maknanya amalan-amalan tu Datuk yang perlu kita isi pada 10 hari ni, selain daripada puasa, ada apa lagi amalan yang amalan penting? yang baiknya ialah nombor satu sekali kalau boleh pergi ke Mekah lah buat haji. Kalau ada rezeki. Kalau tak boleh umpamanya kita niat untuk korban. Dan kita korban. Kerana korban ini Rasulullah SAW sendiri pun menyebut dalam sebuah hadis, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakribanna musallana. Siapa yang ada keluasan, dia tak dapat nak korban, dia tak korban, maka jangan hampir kat tempat sembahyang kami. Keduanya, kata sebahagian ulama yang disebahkan menyatakan bahawa kalau orang tu berkemampuan buat haji tapi dia tak pergi haji kerana beri ruang kepada yang lain, maka bolehlah duit itu diinfak fi sabilillah, bantu orang, beri sedekah dan seumpamanya, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk. Datuk, kita nak sentuh tentang muzakarah haji kebangsaan, tentang isu-isu yang terkini yang dibincangkan. Sertai kuis Salam Baitullah 2019 setiap hari mulai 29 Julai hingga 12 Ogos 2019 pukul 9 malam di TV1 dan saluran 123 My Freeview. Kuis soalan terkumpul, anda perlu mengumpulkan semua soalan dan hantarkan jawapan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2019. Lengkapkan slogan Salam Baitullah diminati ramai kerana tidak melebihi 15 patah perkataan. Hantarkan jawapan dan slogan anda ke Facebook Salam Baitullah sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dianggap sah.
sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Kesemua jawapan yang betul, terpantas dan slogan paling kreatif dipilih sebagai pemenang. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dan surat menyurat tidak akan dilayan. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima 1 pakej umrah setiap seorang Tajaan Andalusia Travel and Tour Sdn Bhd. Hadiah utama pakej umrah bernilai RM6,590 Malaysia seorang. Hadiah kedua, pakej umrah bernilai RM5,790 Malaysia seorang. Dan hadiah ketiga, pakej umrah bernilai RM4,990 Malaysia seorang. Semua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai dan semua pemenang perlu menuntut di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pastikan anda setia menonton Salam Baitullah setiap hari bermula 29 Julai hingga 12 Ogos 2019 pukul 9 malam di TV1 dan saluran 123 My Freeview. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Para penonton yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kita saat ini berada di tepi Wadi Akik. Wadi Akik ini merupakan salah satu daripada wadi ataupun lembah yang terkenal di Kota Madinah, bahkan disebut dalam kitab-kitab sirah. Di Kota Madinah terdapat 3 buah lembah ataupun wadi. Pertama Wadi Akik, kedua Wadi Buthan dan yang ketiga Wadi Qanak. Wadi Akik merupakan wadi yang terpanjang di Kota Madinah dan di antara wadi yang pernah baginda Nabi SAW sampai di sini saat ketika hijrah Nabi SAW. Ketika Nabi berhijrah, Nabi mula-mula sekali masuk di kawasan Zulkhulaifah dan di sana terdapatnya satu kawasan yang mana mengalirnya saliran daripada Wadi Akik. Wadi Akik ini tuan-tuan yang mulia membawa sampai ke belakang Gunung Uhud dan tuan-tuan yang mulia baginda sebut Wadi Akik, Wadi Mubarak, Wadi Akik, wadi yang diberkati, dan baginda sudah menyatakan bahawa lebih kamu faham hadis, siapa boleh solat 2 rakaat di Wadi Akik, maka solatlah 2 rakaat di Wadi Akik. Inilah dia tuan-tuan yang mulia, Wadi Akik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saat ini kita berada di tapak perkampungan Bani Quraizah. Bani Quraizah merupakan salah satu daripada puak kaum Yahudi yang menetap di Kota Madinah. Sebelum kedatangan Nabi SAW lagi, mereka telah menetap di sini. Tuan-tuan yang mulia, orang-orang Yahudi datang ke sini tuan-tuan yang mulia atas maksud untuk mencari Nabi akhir zaman. Allah SWT menceritakan Al-Quran bahawa mereka begitu mengenal Nabi akhir zaman sehingga Allah menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Maka di sini tuan-tuan yang mulia terdapat 3 kabilah ataupun 3 puak Yahudi. Pertama Bani Nadir, kedua Bani Quraizah dan yang ketiga Bani Qainuqa. Di sini tuan-tuan yang mulia merupakan perkampungan Bani Quraizah dan ketua mereka bernama Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf merupakan seorang yang hebat dalam menyusun syair. Bahkan syair ketika itu merupakan media yang digunakan pakai oleh seluruh penduduk kota Hijaz ini. Tuan-tuan dan puan dirahmati lagi dikasihi Allah, setelah tamat peperangan Badar, orang-orang kafir Quraisy ketika itu begitu lemah dan seakan-akan tidak lagi mahu menyerang umat Islam. Kerana ketua-ketua mereka Abu Jahal, Utbah dan Syaibah mati di peperangan Badar. Ka'ab bin Ashraf lah menjadi punca utama pembakar semangat untuk orang-orang Quraisy bangkit semula menentang baginda Nabi SAW dan para sahabat di Kota Madinah hingga berlakunya peperangan Uhud. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Ka'ab bin Ashraf menyusun syair-syair menghina Nabi SAW. Maka baginda telah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang sedia untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf? Maka seorang sahabat telah angkat tangan yang bernama Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Maka dia bergerak bersama dengan sahabat kurang lebih 5 orang datang ke situ tuan membuat hilah dan akhirnya Ka'ab bin Ashraf telah dibunuh. Tuan-tuan perlu kita ketahui bahawa 2 perbezaan peristiwa Nabi di Taif saat Nabi dihina, dicaci maki, Nabi SAW tidak marah ke atas mereka, bahkan Nabi doa hidayah untuk mereka. Berbeza pula dengan kisah Ka'ab bin Ashraf, dia menghina Nabi SAW tetapi Nabi telah arahkan sahabat untuk bunuh dia. Apakah perbezaannya tuan-tuan? Perbezaannya adalah di Taif, orang-orang Taif menghina Nabi dalam keadaan ketika itu mereka tidak mengenal Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Mereka tidak tahu bahawa Nabi ini memang betul-betul Nabi. Berbeza dengan Ka'ab bin Ashraf, dia seorang ahli kitab. Dia tahu bahawa Nabi inilah Nabi Allah. Dia menghina Nabi dalam keadaan dia tahu Nabi itulah Nabi Allah. Maka sebab itu Nabi SAW telah mengarahkan sahabat untuk bunuh Ka'ab bin Ashraf. Begitu tuan-tuan bila konteks di mana-mana tempat tuan-tuan yang bila, kalaulah pada hari ini ada orang yang menghina Nabi SAW, perlu kita jelas bahawa orang yang menghina Nabi itu tahu bahawa Nabi itulah Nabi umat Islam, maka seharusnya tidak boleh dihina Nabi SAW itu tuan-tuan yang mulia. Di depan kita tuan-tuan yang mulia, istana Ka'ab bin Ashraf, ketua Bani Quraizah.
Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah, Kembar Hati Takzim Ilahi. Baiklah, kepada mereka yang baru bersama kita, kita akan bersama-sama dengan tuan-puan dengan persoalan haji. Boleh menghubungi kami di talian 03-2282-9841 atau terus ke Facebook atau IG kami Salam Baitullah. Baiklah Datuk, kita nak sambung soalan tadi tentang keputusan muzakarah haji kebangsaan yang terkini. Fadal Datuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muzakarah haji biasanya dilakukan selepas selesai musim haji setiap tahun. Dan pada tahun lepas banyak kita punya beberapa isu-isu yang baru kita putuskan. Antaranya ialah seperti masalah tentang penentuan perempuan fatratun niqab. Suci perempuan itu berapa lama yang mengharuskan baginya melaksanakan tawaf. Maksud saya begini, kadang-kadang perempuan tu dalam haid. Jadi dia nak terpaksa balik dan dia terpaksa pulang. Dalam keadaan tersebut, dia mungkin makan pil dan seumpamanya. Kemudian dia suci dalam beberapa ketika. Berapa ketika tu berapa lama yang kita anggap sebagai dia boleh suci. Kalau pada peringkat asalnya ialah sehari semalam. Ini mengikut pandangan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tetapi bila kita tengok keadaan macam itu, kita telah menetapkan kadar di mana seseorang itu suci, di mana ruang untuk dia tawaf pulang dan seumpamanya selesai. Daripada hotel ke hotel balik dalam keadaan macam itu. Mungkin 5 jam, 6 jam atau 8 jam dan seumpamanya. Begitu juga persoalan yang kita putuskan berkenaan dengan solat di masjid ataupun di surau yang berhampiran dengan Masjidil Haram. Dalam konteks macam ini, selepas kita tengok, kita menyatakan sembahyangnya sah jika sekiranya segala imkan untuk kita mengikuti imam itu wujud, tetapi kita nyatakan afdalnya hendak turun ke bawah sembahyang bersama dengan yang lainlah. Dan begitu juga beberapa keputusan tentang tawaf wada dan beberapa hal yang berlaku yang telah dibincangkan. Wallahualam. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Para penonton yang dirahmati Allah Taala, banyak persoalan yang dibincangkan. Baiklah, kita nak terus dengan persoalan daripada FB kita. Soalan pertama kita, Rosnah J. Alhamdulillah, Rosnah J selalu bersama dengan kita. Terima kasih Wan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah cara bagi seseorang wanita yang dalam keadaan haid untuk berniat mengerjakan haji tamattu'? Adakah baginya pahala umrah atau haji? Tafadhal Datuk. Ya. Seperti yang kita kena faham, bila kita sebut haji tamattu', bermakna kita memulakan dengan umrah dahulu. Itu makna haji tamattu'. Kemudian selepas daripada kita selesai tahlul, kita seperti biasa dan pada waktu hampir puncak ibadat haji, kita niat haji. Maka itu namanya haji tamattu'. Kita nyatakan beberapa perkara secara ringkasnya. Kalau umpamanya daripada Malaysia kita datang. Bila kita datang ke Mekah, kita pun niat haji, niat umrah dahulu. Bila ni kalau kita masuk terus ke Kaabah, ke Mekah. Jadi ataupun kalau ke Madinah, kita turun ke Madinah, kemudian dari Biar Ali atau Zulhulaifah kita niat umrah. Bila kita niat umrah sahaja, maka itu namanya haji tamattu'. Sudah dalam keadaan begitu, kita tak boleh nak buat apalah sehingga selesai kita punya haid itu selesai, barulah kita sempurnakan umrah kita. Sebagaimana hadiah Aisyah yang masyhur, berdasarkan kepada if'ali ma yaf'aluhul haj ghaira alla tatufi. Kamu boleh buat semua sekali, niat umrah boleh, pakai ihram boleh semua sekali, tapi yang tak bolehnya adalah hanya tawaf sahaja. Jadi masih tergantunglah dengan. Bila selesai macam tu, barulah dia masuk apa yang kita katakan untuk buat haji, maka namanya haji tamattu'. Itu namanya haji tamattu'. Mungkin saudari Rosnah mungkin bertanya, jika sekiranya dia masuk lewat benar dah lah, masuk benar, macam mana keadaannya. Jadi saya syorkan kalau lewat benar, umpamanya kita macam 3-4 hari lagi nak pergi atau 5 hari lagi nak pergi, sedangkan waktu sudah hampir,
masa kita nak masuk pula kita haid, maka kita niatlah haji terus supaya kita tidaklah rasa susah hati apa-apa. Maka kita boleh buat haji ifrad dahulu. Selepas daripada tu, selesai acara ibadat haji sempurna, kita buatlah umrah sebagaimana Aisyah lakukan umrah selepas daripada itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baiklah Datuk, kita nak banyak sangat soalan bertubi-tubi boleh Datuk ya. Baik, kita ada soalan daripada WhatsApp video. Pertama kali ni wajah siapa yang akan dipapangkan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Ustaz Hafiz dan juga Datuk Mufti. Soalan saya, bolehkah wang yang kita gunakan untuk menunaikan ibadah haji ni, wang yang kita buat pinjaman daripada pihak bank? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Datuk, buat haji dengan pinjaman bank. Silakan. Dalam masalah ini, yang pertama sekali Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebut dalam kitabnya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Berkenaan dengan peminjam ataupun penghutang ni ada dua jenis. Satu yang bersifat segera. Bersifat segera ni maknanya macam kita hutang dengan pakda, makda, maklimah seumpamanya. Sepatutnya bila kita ada duit, kita kena bayarlah. Yang itu kita kena minta izin dengan dia. Tetapi kalau hutang yang bertangguh, seperti kita beri hutang bank, seperti kena bayar mengikut tempoh dan waktu seumpamanya, maka kata ulama adalah tidak menjadi kesalahan untuk dia pergi ke Mekah. Dan ini kebanyakan kita kadang-kadang belum selesai haji lagi, ataupun dalam usia macam ni masih lagi ada hutang rumah, hutang kereta, maka yang itu dimaafkan, tak jadi masalah. Alhamdulillah, jelas nampaknya. Baiklah, kita ada lagi nampaknya seronok semua orang hantar soalan guna video WhatsApp. Kita terus dengarkan lagi daripada video WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nanzin. Saya ingin bertanya, bagaimanakah yang dikatakan haji mabrur? Terima kasih. Terima kasih abang kita, Masya Allah, dalam keadaan sedang bekerja Datuk, tanya kemabruran haji. Tafadhal Datuk. Okey, yang pertama saya baca hadis Nabi SAW jawapan tentang kelebihan haji mabrur. Di ujung hadis Nabi menyebut wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah. Haji mabrur ni tak ada balasan kecuali syurga. Dalam bahasa mudah itu menunjukkan bahawa paling tinggi balasan yang didapat dalam amalan seseorang itu. Artinya puncak, tak payah cakap banyak, syurga segala-galanya ada. Kemudian bila sahabat bertanya pada Nabi SAW, apakah maksud haji yang mabrur ini? Nabi memberi beberapa indikator alamat. Pertama, Nabi kata orang itu ifsya'us salam, dia selalu tebarkan salam selepas pada itu. Yang kedua, ita'amut ta'am, iaitu selalu beri makan jamu orang. Dan yang ketiga, setengah riwayat menyatakan disebut watibul kalam, cakap baik. Tiga perkara ini menunjukkan bahawa pertama, ketulusan hati, hati yang pemurah, hati yang baik dan sangkaan baik kepada seluruh masyarakat. Jadi sifat itu dengan haji yang sifatnya jama'i, menjadi duyufur rahman dan berinteraksi dengan pelbagai bentuk, maka dia pulang, dia membawa satu semangat seperti itu, maka itu sebahagian daripada tanda-tanda haji yang mabrur. Kecuali kata ulama seperti Imam An-Nawawi menukilkan perangai dia berubah selepas daripada itu lebih baik, selalu duk zikrullah banyak-banyak dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Kemabruran haji. Kita nak terus kepada soalan daripada belia-belia kita ni Datuk. Ni para pelajar daripada Kolej Hafiz Kelang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk. Nama saya Muhammad Zulhilmi bin Yong di Assembly. Saya nak tanya berkenaan isu-isu dengan tawaf, di mana kita melihat kadang-kadang setengah jemaah ni dia bertawaf sambil selfie, dan seterusnya kita kadang-kadang melihat juga di mana kes-kes ada setengah jemaah dia tawaf membawa duit yang banyak. Sambil tawaf tu dia bawa duit dalam mungkin RM10,000, di mana duit ni dipanggil ibu duit, dan mereka niatkan duit ni, mereka tawaf tu dengan niat mendapat keberkatan kepada duit tu.
Adakah kita nak tanya sah dia punya tawaf ni sebab ada kepercayaan khurafat di dalam amalan mereka. Jadi mohon pencerahan daripada Datuk. Baik. Terima kasih. Jelas Datuk. Betul. Okey, yang pertama sekali bagi saya masalah selfie kalau boleh dielakkan. Memang dalam hadis menyebut bahawa tawaf ni seperti salat kecuali dibenarkan untuk bercakap. Jadi selfie pun mungkin kita bercakap dan seumpamanya. Tetapi apabila kita faham maksud bila Allah menyatakan wal yatawafu bil baitil atiq, maka hendaklah kamu tawaf di bait ataupun rumah Kaabah ini, maka di situ menunjukkan bahawa kita disuruh untuk tawajjuh kepada Allah. Sebab itu dalam bahasa bila kita cakap Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa nabiyyika dan seumpamanya. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bahawa inilah yang sepatutnya kita lakukan. Keduanya, isu berkenaan bawa ibu duit dan seumpamanya, bagi saya perbuatan tersebut adalah tidak tepat, bahkan mungkin termasuk dalam khurafat. Bahkan tabung haji sendiri dalam kursus haji dia menyebut perkara-perkara yang dianggap sebagai khurafat, termasuklah seperti itu. Justru sewajarnya kita banyak doa, minta kaya ke, minta apa, direct minta dengan Allah, bukan dengan melalui duit yang kita bawa dan seumpamanya. Maka cara itu seolah-olah kita sendiri kadang-kadang boleh kehilangan duit dan seumpamanya dan boleh membawa kepada keadaan yang tidak baik. Wallahualam. Masya-Allah. Jangan pula para penonton kita bawa duit banyak-banyak ke bekal. Baiklah, kita ada soalan lagi daripada penonton. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Saya ada satu soalan. Macam mana kalau wanita ketika dia pergi menunaikan umrah, dia berada dalam keadaan haid, sampailah dia pulang ke tanah air dan dia tidak sempat menunaikan tawaf. Macam mana hukum umrah dia? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baik Datuk, sebelum tu Datuk, kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, para penonton banyak lagi soalan nak dipertanyakan. Saya dan isteri di sini alhamdulillah sehat-sehat saja. Jadi anak-anak dan saudara di tanah air jangan merisaukan kami di sini. Cuma doakanlah kami di sini mengerjakan haji dengan sempurna, dapat haji yang mabrur. Kami di sini mendoakan saudara-saudara di kampung dan juga anak-anak sehat-sehat semua. Diharap orang-orang kampung dan sahabat Handai dan keluarga mengucapkan salam sehat kami di sini. Alhamdulillah, kami syukur sangat-sangat kami sehat di sini. Doakanlah kami sehat di sini dan kuat dan sabar mengerjakan haji. Semoga doa saya juga pada saudara-saudara saya supaya dapat menyegatkan kaki di tanah suci Makkah ini. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah, pada setakat ini kami diberikan kesihatan yang baik. Semoga berkekalan sehingga kami baliklah. Jadi saya ucapkan kepada semua keluarga saya yang ada di Malaysia, anak-anak saya lah sekalian. Jadi duduk di sekitar Bangi, ada yang duduk Kuala Lumpur, ada di Siti Alam, dan keluarga-keluarga pada saya dan pihak isteri yang berada di sana. Saya ucapkan semua berada sihat dan walafiat. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam Salam Baitullah Kembar Hati Ta'zim Ilahi. Baiklah Datuk, tadi soalan daripada pelajar muslimat kita mengenai haid tadi. Ya, terima kasih kepada anak anda yang bertanya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam isu seperti ini, yang pertama sekali bagi saya nasihatkan kepada bakal-bakal wanita yang ingin melaksanakan umrah, dia tengok dulu tarikh haid dia supaya janganlah apa yang dia pergi dengan waktu yang pendek itu menyelubungi keseluruhan, menyebabkan dia terpaksa berada dalam waktu yang lama. Dalam kes macam ini, jika sekiranya seorang itu sudah niat umrah, tiba-tiba berlaku seperti ini, kisah zaman dahulu dia dipanggil sebagai habisah. Habisah ni maknanya dengan sebab seperti inilah
maknanya rombongan tersebut kena tunggu dulu. Ini hak asal. Tapi oleh kerana zaman sekarang ni masing-masing dengan sibuk dan seumpamanya, mereka telah menyebut tentang satu hadis yang mungkin boleh dibahas panjang, hadis Duba'ah. Hadis di mana adanya isu berkenaan dengan niat bersyarak. Walaupun dia tidak popular macam itu, tapi ada sebahagian ulama menyatakan cara macam itu, artinya dia akan bertahlul walaupun dia sudah niat, dengan sebab dia berada dengan niat syarak pada awalnya, tapi dia kena bayar dam. Pendapat yang masyhur di kalangan kita, jika sekiranya dia niat biasa, yang pertama sekali kalau terpaksa juga nak balik kerana kewangan, kerana bebanan dan seumpamanya pelbagai, maka dia hendaklah pastikan dalam keadaan bersih dahulu ataupun dalam keadaan tidak darahnya tak kena pada tempat tawaf dan seumpamanya. Ada kata dia boleh tawaf dengan bayar seekor unta, ada kata dia boleh tawaf dengan bayar seekor kambing. Ini pendapat yang dilihat kepada mazhab Hanafi dan sebahagian pandangan ulama. Saya syurkan dalam isu seperti ini untuk menghimpunkan suasana. Yang pertama sekali, kalau boleh mungkin dia tanya pakar perubatan, doktor, dia boleh makan ubat, dan waktu yang kita kata fatratun naqa, dalam sisi keadaan seperti ini, bila dia suci maka dia boleh tawaf dalam keadaan macam itu. Cara itu jauh lebih baik. Wallahualam. Masya Allah, tabarakallah. Cukup jelas Datuk penjelasan. Baiklah, kita ada lagi video WhatsApp. Baik, silakan. Tuan Mufti, saya Ahmad bin Ma'rawi daripada Jamiah Imam Muhammad Ibn Saud Islamiyah Arab Saudi. Saya ada satu persoalan. Mana-mana pelajar yang belajar di Arab Saudi akan mendapat keizinan daripada pihak universiti untuk membuat fardu haji untuk dirinya. Izinan tersebut dipanggil tasrif. Persoalan saya, adakah sah sekiranya seorang pelajar yang mana dia telah membuat haji fardu untuk dirinya, kemudian tahun berikutnya dia membuat haji badal untuk arwah ayahnya tanpa mendapat keizinan daripada pihak universiti, kerana hanya dalam fatrah belajar sahaja dia bermustautin di Arab Saudi. Sekian. Baik, alhamdulillah Datuk, daripada Arab Saudi soalan. Silakan Datuk. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Sepatutnya kena tanya ulama sana kot, lebih mengetahui. Saya melihat dalam isu ni ada dua. Pertama sekali, kefahaman kita tentang tasrih haji memang sekali yang telah dinyatakan. Cuma dia boleh untuk badalkan haji itu kepada orang lain. Satu. Kedua, jika sekiranya dia pergi, dia apabila kita mencukupkan syarat, maka hukum hajinya sah. Tetapi di sana peraturan. Apabila peraturan, kita akan berdepan dengan undang-undang. Undang-undang yang kita katakan itu boleh membawa kepada mungkin implikasi yang tak baik. Meraihkan dan menghormati undang-undang tempat yang kita tinggal adalah perkara yang semestinya kita junjung supaya tidak timbul apa-apa yang tidak baik kepada kita. Justru saya syurkan dalam isu seperti ini lebih baik kalau kita badalkan kepada yang lain untuk abah kita, dan kalau kita buat juga dari segi fiqahnya hukumnya sah tetapi menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan oleh sesebuah negara. Wallahu alam. Alhamdulillah. Baiklah Datuk, soalan saya agak mungkin terakhir daripada Top Fan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, sahkah jika seseorang yang mengalami penyakit buasir mengerjakan haji dan umrah? Datuk, macam mana keadaan mereka ni? Ya. Yang pertama sekali, penyakit ni dia mungkin ada beberapa kategori. Satu kategori biasa, satu lagi kategori parah. Kategori biasa ni mungkin ketika dia qada hajat, buang air besar, maka keluar, maka dia boleh tolak dalam balik dalam keadaan biasa. Tapi kategori parah ni sampai kepada berdarah banyak dan seumpamanya. Mungkin soalan seperti inilah yang ditanya.
Dalam isu seperti ini, dia boleh buat haji, tak ada masalah apa. Mungkin di sana dikatakan perlu memakai sesuatu untuk daripada darahnya keluar. Ini kalau yang parah. Bagi saya, kalau dia terpaksa pakai, maka kita nyatakan sebagaimana yang berlaku pada sahabat Nabi yang dia punya rambut dia banyaknya kutu, yang susah, sakit, gatal, yang disuruh untuk mereka dianya untuk bercukur, maka di sini kita kata dia boleh, tapi dia kena bayar dam. Itu saja. Tapi dari segi haji dan umrah dia lakukan seperti biasa. Cuma bila dah pakai seperti mana kita kata cawak, seperti mana pakai yang macam berjahit itu, itulah yang kita kata telah melanggar dalam mahzuratul ihram. Adapun yang lain, kita pun tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah mastata'tum. Kamu takwalah kepada Allah mengikut kadar kemampuan kamu. Itulah luasnya rahmat Allah pada kita. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, masa cukup mencuburi kita. Kita nak lihat promo untuk esok insya-Allah. Silakan. Baiklah Datuk, kita dah sampai penghujung rancangan. Mungkin kata-kata hari sebagai penutup kepada topik kita pada hari ini, Q&A persoalan haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isu pertama kepada bakal-bakal jemaah haji, tanyalah kepada ahlinya. Khususnya kita ada talian taib seperti tadi, mutawif kita, asatizah kita daripada tabung haji, daripada package, daripada yang ini, supaya haji kita ini benar-benar menepati apa yang Nabi sebut, khuzu anni manasikakum, kamu ambillah haji daripada aku. Di sini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menetapkan supaya seorang yang buat haji jangan pakai ikut-ikut, tapi mestilah ala basirah, ala ilmin, dengan kefahaman yang baik. Poin yang kedua, apabila kita buat haji, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, sebagaimana yang kita alungkan dalam talbiyah kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seterusnya saya doakan semoga mereka mendapat haji yang mabrur, sebagaimana yang kita dambakan semua, selamat pergi dan selamat pulang dengan membawa kebaikan dalam kehidupan. InsyaAllah. Terima kasih Datuk di atas perkongsian pada hari ini, dan kita ucapkan terima kasih. Hadiah tajaan kuis terkumpul oleh Andalusia Travel and Tours dan Berhad, dan hadiah tajaan kuis harian oleh Priti Ainis dan Berhad, Rela Haramain daripada Az-Zahabi Travels dan Berhad, pakaian pengacara saya Aisyah Ashraf, dan juga perabot tajaan Lauria Home Furnishing. Terima kasih kepada Datuk dan kepada semua para penonton, dan kita bertemu pada masa yang sama esok malam insya-Allah dengan topik yang menarik. Salam Baitullah, kembar hati, takzim ilahi. Assalamualaikum.